Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar-pelajar. Hari ini kita akan belajar tajuk peranan kerajaan dalam ekonomi, iaitu tajuk pertama dalam bab tingkatan 5, bab 1 tingkatan 5. Okey, jadi tumpuan kita pada hari ini adalah untuk belajar 3 peranan kerajaan dalam ekonomi, iaitu yang pertama sebagai pengeluar dan majikan, yang kedua peranan kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi, dan yang ketiga peranan kerajaan untuk mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif. Okey, jom kita pergi kepada peranan kerajaan yang pertama, iaitu sebagai pengeluar dan majikan. Okey, sebelum tu kita tengok apakah itu sebenarnya kerajaan. Kerajaan merupakan satu unit ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan matlamat untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Okey, sekarang kita tengok peranan kerajaan sebagai pengeluar. Kerajaan keluarkan barang apa agaknya ya? Kerajaan mengeluarkan barang awam dan barang sosial. Okey, pihak swasta tidak dapat mengeluarkan barang awam dan barang sosial kerana ia tidak menguntungkan. Okey. Kita tengok apa itu barang awam. Barang awam ialah barang yang dapat digunakan oleh seseorang individu tanpa mengurangkan faedah penggunaan individu yang lain dan tidak boleh menghalang individu yang lain daripada menggunakannya. Maksudnya barang awam ni siapa saja pun boleh gunakan. Macam sekolah kerajaan, siapa-siapa pun boleh bersekolah di sekolah kerajaan. Hospital kerajaan, jalan raya. Okey, semua orang boleh lalu di atas jalan raya, tidak ada halangan. Okey. Jadi barang awam ini tidak dikenakan bayaran ataupun dikenakan bayaran yang paling minimum, bayaran yang rendah kan. Contoh kita bandingkan antara sekolah kerajaan dengan sekolah swasta. Sekolah kerajaan banyak yang percuma, buku teks percuma, yuran SPM percuma kan. Banyak subsidi yang diberi oleh kerajaan. Tapi kalau kita pergi ke sekolah swasta, kita perlu membayar yuran yang mahal. Okey. Kemudian penawaran bagi barang awam adalah terhad dan masyarakat berkongsi penggunaannya. Kita gunakan sama-sama. Okey, yang kedua barang sosial. Barang sosial ialah barang ataupun perkhidmatan yang memberi manfaat terbesar kepada semua masyarakat. Okey, kita tengok apa contoh barang sosial yang kerajaan keluarkan. Ini dia. Contohnya adalah perkhidmatan pendidikan. Kita pergi ke sekolah, sekolah tu adalah barang awam dan kita dapat perkhidmatan pendidikan di sekolah. Jadi perkhidmatan pendidikan itu dipanggil sebagai barang sosial. Okey, kemudian selain daripada itu, loji pembersihan. Okey, dan kemudian perkhidmatan kesihatan. Kita pergi ke hospital kerajaan. Hospital kerajaan itu adalah barang awam dan perkhidmatan kesihatan yang kita dapat itu dipanggil sebagai barang sosial. Okey, kita tengok yang seterusnya. Monopoli semula jadi kerajaan. Okey.
Monopoli semula jadi kerajaan merupakan pengeluaran barang dan perkhidmatan yang dibenarkan untuk dikeluarkan oleh firma yang berkaitan dengan kerajaan. Okey, contohnya adalah bagi pengeluaran barang awam dan barang sosial yang memerlukan kos dan modal yang sangat tinggi dan dia hanya mampu dibiayai oleh kerajaan melalui hasil kutipan cukai. Jadi ini telah menghalang pihak swasta untuk masuk ke industri tersebut disebabkan modal yang terlampau tinggi. Okey, jadi kerajaan yang akan melaksanakan projek tersebut. Kita tengok apakah ciri-ciri pasaran monopoli semula jadi. Yang pertama adalah satu firma sahaja. Okey, sekarang cuba kita tengok bekalan elektrik di rumah kita. Siapa yang sediakan? Ya, TNB kan. Semua rumah gunakan bekalan elektrik daripada TNB. Tak ada yang guna daripada syarikat lain. Jadi TNB ni merupakan firma monopoli. Okey, yang membekalkan elektrik ke seluruh Malaysia. Okey, lagi satu contoh pengangkutan awam seperti KTM dan juga perkhidmatan telekomunikasi seperti Telekom Malaysia. Yang kedua, tidak ada barang pengganti. Okey, contohnya bekalan elektrik tak boleh digantikan dengan barang pengganti yang lain. Okey, yang ketiga, penentu harga pasaran. Jadi kerajaan yang akan tentukan harga barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma monopoli tadi. Okey, dan keempat, wujud halangan atau kebebasan untuk firma untuk keluar masuk dalam pasaran. Okey. Seterusnya adalah peranan kerajaan sebagai majikan. Okey. Kerajaan merupakan majikan yang terpenting di Malaysia. Kerajaan menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Contoh pekerjaan yang terlibat dalam perkhidmatan awam ialah guru di sekolah kerajaan, polis, tentera, doktor di hospital kerajaan. Jadi dengan menyediakan peluang pekerjaan, kerajaan memberi peluang pendapatan kepada penjawat awam untuk meningkatkan taraf hidup dan seterusnya meningkatkan kuasa beli. Jadi bila pendapatan meningkat, taraf hidup dan kuasa beli meningkat, permintaan terhadap barang juga akan meningkat dan ia akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi dalam negara kita. Okey, kerja di sektor kerajaan juga ada banyak faedah. Contohnya kita dapat allowance, dapat kemudahan pinjaman perumahan, dapat allowance tetap khidmat awam, dapat pencen selepas bersara, cuti tahunan dan cuti bersalin. Okey, ini adalah contoh saja. Ada banyak lagi faedah sampingan pada kaki tangan awam. Okey, sekarang kita terus pergi kepada peranan kerajaan yang kedua, iaitu untuk mencapai objektif makroekonomi. Okey, apa itu makroekonomi? Makroekonomi adalah satu kajian mengenai ekonomi secara menyeluruh dalam isu umum seperti pendapatan, keluaran negara, guna tenaga dan pengangguran. Jadi ada 4 objektif makroekonomi. Okey, sekarang kita tengok pada satu-satu objektif makroekonomi. Macam mana kerajaan nak capai objektif makroekonomi? Yang pertama, guna tenaga penuh. Guna tenaga penuh ialah maksudnya kadar pengangguran kurang daripada 4%. Jadi
Guna tenaga ni diukur daripada jumlah tenaga buruh yang digunakan dalam sesebuah negara dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan. Manakala pengangguran pula mengukur jumlah tenaga buruh yang tidak digunakan dan tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi. Okey, guna tenaga yang tinggi menunjukkan ramai orang yang ada kerja dan pengangguran adalah rendah. Jadi ini menunjukkan petanda yang baik pada kegiatan ekonomi kita. Dia menunjukkan masa tu banyak barang dan perkhidmatan dikeluarkan dalam Malaysia dan dia juga dapat meningkatkan pendapatan negara kerana bila banyak jumlah barang dan perkhidmatan dikeluarkan, jadi firma dapat banyak untung kan. Jadi bila dapat banyak untung, diorang boleh bayar cukai yang banyak kepada kerajaan. Jadi pendapatan kerajaan akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi kita akan semakin baik. Okey, kita pergi pada objektif makroekonomi yang kedua. Okey, objektif makroekonomi yang kedua adalah untuk mencapai kestabilan harga. Okey, bila berlakunya ketidakstabilan harga, dia akan menyebabkan taraf hidup masyarakat akan terjejas. Okey, ketidakstabilan ni kita boleh lihat daripada dua sudut, iaitu inflasi dan deflasi. Kita tengok satu-satu apa itu inflasi dan deflasi. Inflasi maksudnya harga barang semakin lama semakin naik. Kenapa boleh jadi macam ni? Sebab orang ada pendapatan, jadi masa tu kuasa beli tinggi. Okey, jadi diorang asyik belanja menyebabkan harga barang naik. Bila harga barang naik, kos sara hidup kita akan meningkat dan menyebabkan kuasa beli pengguna akan turun. Sebaliknya, semasa deflasi ni maksudnya ekonomi meleset. Okey, masa ni banyak firma yang telah mengalami kerugian dan terpaksa membuang pekerja. Jadi bila banyak yang buang pekerja dah tak ada pendapatan. Okey, jadi dah tak mampu nak beli barang, kuasa beli akan jatuh. Jadi dia akan menyebabkan harga barang dan perkhidmatan pun akan jatuh. Dan pada masa deflasi ni juga kadar pengangguran di Malaysia akan meningkat. Okey, kita pergi pada objektif makroekonomi yang ketiga, iaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Apa tu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan jumlah keluaran barang dan perkhidmatan dalam sesebuah negara pada sesuatu tahun. Okey, jadi macam mana kita nak ukur pertumbuhan ekonomi kita bagus ke tidak? Kita akan ukur melalui keluaran barang dan perkhidmatan. Jadi kalau jumlah barang dan keluaran barang dan perkhidmatan dalam negara bertambah, dia menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita semakin bagus. Okey, jadi maksudnya masa tu banyak peluang pekerjaan. Okey, pendapatan isi rumah meningkat, taraf hidup pun akan meningkat. Okey. Dan seterusnya kita pergi pada objektif makroekonomi yang keempat, iaitu untuk mencapai kestabilan imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran merupakan satu penyata kewangan yang merekodkan aliran wang masuk dan aliran wang keluar daripada perdagangan antarabangsa dalam tempoh 1 tahun. Okey, jadi kalau aliran masuk lebih banyak daripada aliran wang keluar, kita akan mencapai imbangan pembayaran lebihan. Tetapi sebaliknya, kalau
aliran wang keluar lebih daripada aliran wang masuk, maka kita akan mencapai imbangan pembayaran kurangan ataupun dipanggil defisit. Jadi kerajaan kita sentiasa berusaha untuk memastikan imbangan pembayaran kita mengalami lebihan. Jadi macam mana nak memastikan kita dapat mencapai imbangan pembayaran lebihan, iaitu dengan cara meningkatkan jumlah ekspor barang dan perkhidmatan Malaysia serta menggalakkan pelabur asing masuk ke Malaysia. Okey. Jadi ini adalah ringkasan dia ya. Okey, jadi kita terus pergi pada peranan kerajaan yang seterusnya. Yang ketiga, iaitu peranan kerajaan untuk mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif. Okey. Jadi dekat sini, okey, aktiviti pengeluaran barang dan perkhidmatan firma mungkin dia akan menjejaskan kebajikan masyarakat. Okey, macam mana dia boleh menjejaskan kebajikan? Dengan cara mengeksploitasi pengguna dan juga menimbulkan kesan eksternaliti negatif. Okey, sekarang kita tengok macam mana pengeluar mengeksploitasi pengguna. Pengeluar mengeksploitasi pengguna dengan mengenakan harga yang tinggi ke atas barang keperluan kerana dia ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Okey, selain daripada itu, pengeluar juga mungkin menjual barang yang tidak selamat ataupun kurang berkualiti kepada pengguna. Ini akan menyebabkan kebajikan pengguna akan terjejas. Okey. Yang kedua tadi ialah menimbulkan kesan eksternaliti negatif, iaitu kos luaran yang perlu ditanggung oleh masyarakat selain daripada pengeluar dan pengguna barang itu. Okey, contoh eksternaliti negatif adalah pencemaran udara akibat daripada pelepasan asap oleh kilang, pencemaran air daripada sisa industri dan penebangan hutan yang tidak terkawal akibat daripada projek-projek pembangunan. Jadi, kesannya dia akan menjejaskan kehidupan dan kesihatan masyarakat. Okey, bila kesihatan dah telah terjejas, jadi masyarakat dah tak boleh nak bekerja. Jadi dia akan menjejaskan pendapatan, taraf hidup dan kuasa beli. Okey, kalau kita ingat lagi pada tahun lepas, tahun 2019, kes yang berlaku di Pasir Gudang iaitu pencemaran Sungai Kim Kim. Okey, di mana kilang mengeluarkan sisa toksik, membuang sisa toksik ke dalam sungai, menyebabkan bau yang kuat, menyebabkan ramai penduduk di Pasir Gudang menghadapi masalah kesihatan. Jadi ini adalah merupakan satu contoh eksternaliti negatif oleh firma yang tidak bertanggungjawab. Okey, jadi bagaimanakah kerajaan hendak mengawal eksternaliti negatif ini daripada terus berleluasa? Jadi kerajaan akan mengenakan undang-undang dan peraturan. Okey, contoh undang-undang dan peraturan yang dikenakan oleh kerajaan adalah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Jadi kedua-dua akta ni adalah untuk mengawal harga barang kawalan supaya tidak dinaikkan sesuka hati, okey, dan harga-harga barang yang lain di mana firma-firma tidak boleh menaikkan harga sesuka hati. Okay, jadi dia akan tetapkan berapakah harga maksimum, harga shilling bagi sesuatu barang. Jadi semua firma yang menjual barang mesti mematuhi
akta ini. Jika tidak, mereka boleh dikenakan tindakan. Okey, apa pula itu peraturan? Peraturan tu merujuk kepada semua yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi. Okey, contohnya kalau barang makanan. Kalau dekat makanan mesti ada label. Okey, dekat label tu mesti tulis apa? Bahan-bahan yang digunakan dalam makanan tu mesti ada barcode, mesti ada nama kilang, mesti ada tarikh luput. Okey, jadi pengeluar yang tidak mematuhi peraturan ni, dia juga akan dikenakan hukuman oleh kerajaan. Okey, yang seterusnya adalah cara kerajaan mengawal eksploitasi pengguna. Okey, jadi kerajaan telah mengisytiharkan beberapa barang penggunaan asas sebagai barang kawalan. Okey, jadi barang kawalan ni adalah barang yang kita biasa gunakan macam gula, roti, ayam, susu, topeng muka, simen dan juga tepung gandum. Okey, kalau kita tengok barang kawalan ni, kita pergi ke mana-mana kedai, harga dia sama saja kan. Kenapa? Sebab kerajaan dah kawal harga barang tu. Okey, jadi kerajaan juga telah melaksanakan dasar harga dan kuota untuk mengawal harga barang dalam pasaran supaya rakyat mampu membeli dan dia juga tidak merugikan pengeluar. Jadi harga barang ni kalau dia terlampau tinggi, okey, penjual akan dapat keuntungan yang banyak kan. Tapi pembeli tak suka sebab dia terpaksa mengeluarkan duit yang banyak untuk dapatkan barang tersebut. Tapi kalau harga terlampau rendah, pembeli memang suka sebab pembeli suka harga yang murah kan. Tapi penjual pula macam mana? Kesian dekat dia kan, penat-penat jual barang tak dapat untung. Jadi dekat sini kerajaan telah menetapkan dasar harga maksimum dan dasar harga minimum. Okey, apa tu dasar harga maksimum? Okey, dia akan menetapkan berapakah harga paling tinggi yang boleh dinaikkan. Harga minimum ialah harga yang paling rendah boleh diturunkan. Jadi tujuannya adalah supaya dia menjamin kepentingan kedua-dua pihak iaitu penjual dan juga pembeli. Okey, manakala kuota pula adalah had sesuatu barang pada suatu tingkat kuantiti yang tertentu. Jadi kerajaan akan menetapkan berapakah jumlah barang yang boleh dikeluarkan oleh sesuatu firma supaya barang tersebut tidak mengalami masalah lambakan. Bila barang dah terlampau banyak dalam pasaran, dia akan mengalami lebihan. Jadi akan menyebabkan harga barang menjadi rendah. Okey, ini adalah contoh tadi. Pengeluar diwajibkan mempamerkan bahan yang digunakan dalam penyediaan makanan dan juga tarikh luput. Okey, barang elektrik pula mesti dapat kebenaran daripada SIRIM. Mesti ada logo SIRIM kan? Untuk pastikan barang tu selamat. Kemudian kalau barang makanan pula mesti ada logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM. Okey, logo halal Malaysia. Okey, akhir sekali kita tengok kesan externality negatif. Okey, jadi macam mana kerajaan nak kawal externality negatif ni? Jadi dia menghadkan pemberian lesen. Jadi semua kilang yang hendak beroperasi mestilah mendapat lesen. Dan kalau dia tidak mematuhi peraturan, lesen akan ditarik balik. Selain daripada itu, kerajaan juga telah menentukan kawasan-kawasan perindustrian, kawasan perumahan, kawasan industri berat dan kawasan industri ringan. Okey, dia akan letakkan kawasan kilang jauh daripada kawasan perumahan untuk mengurangkan masalah pencemaran. Okey, selain daripada itu, kerajaan juga menjalankan pemantauan dari masa ke semasa.
Okey, selain daripada tu, kerajaan juga memberikan subsidi iaitu bantuan kewangan kepada firma-firma supaya dia dapat mengurangkan kos pengeluaran. Okey, contohnya kerajaan beri bantuan teknologi hijau kepada kilang supaya dia dapat mengurangkan masalah pencemaran. Okey. Seterusnya, kerajaan juga memberi subsidi untuk mengawal harga barang. Okey, bila kerajaan bagi subsidi kepada pengeluar, kos dia akan berkurang. Jadi beban kos itu dapat dikurangkan. Okey, jadi dia akan menyebabkan harga barang itu akan turun. Okey, kerana apa tadi? Kerajaan telah menampung sebahagian daripada kos tersebut. Okey. Okey, seterusnya adalah cukai. Kerajaan juga mengenakan cukai kepada kilang-kilang yang mengeluarkan pencemaran awam. Okey. Ini adalah untuk mengawal externality negatif tadi. Okey, contohnya barang yang berbahaya seperti rokok, minuman keras, kerajaan kenakan cukai yang tinggi. Okey. Kalau kita tengok pula di negara-negara di Australia, England, Amerika Syarikat, Finland, negara-negara ni mengenakan cukai karbon kepada kenderaan yang mengeluarkan bahan api secara berlebihan. Okey, jadi itu sahaja untuk tajuk peranan kerajaan pada hari ini. Jadi kita kena ingat ada 3 peranan kerajaan iaitu untuk peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. Yang kedua, peranan kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi. Dan ketiga, peranan kerajaan untuk mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif. Okey, kita jumpa lagi pada tajuk yang seterusnya. Teruskan membuat ulang kaji di rumah. Okey, kita jumpa lagi.